untuk nak mulakan taklimat ringkas ni, kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Kak Eva start so basically semester ni untuk latihan industri adalah student yang ramai lah semester Februari ni, ya, dan basically kita kali yang kedua di mana latihan industri di masa COVID, ya, pada semester Februari 2020 tu, itu kali pertama. Dan nampaknya COVID ni masih bersama-sama kita lagi kali ni. Jadi cara latihan industri di masa COVID ni pun agak berbeza lah daripada yang normal tu, ya. Macam kita tak ada buat lawatan ke industri, ya. So basically untuk nak start tu Kak Eva present lah slide sikit Okay, so sekejap nak bagi nampak you all kat belakang tu. Boleh nampak tak slide Kak Eva ni? Kejap. Boleh nampak. Okay. Jadi situ pula. Okay. So basically untuk semester ni Kak Eva sebagai ketua penyelaras dan dibantu dengan 3 orang penyelaras yang lain, iaitu hospitality Cik Mazni, pelancongan Puan Raja Nurliana dan wellness Dr. Nur Maizatul Akmal, ya. Jadi apa-apa permasalahan tentang latihan industri, penyelia-penyelia bolehlah menghubungi penyelaras-penyelaras tersebut, ya. Dan kalau sekata masalah tu tak boleh nak diselesaikan peringkat penyelaras, nanti kita bawakan pula ke peringkat fakulti, ya. Okey. So untuk pengenalan, basically LI untuk semester ni pada mulanya dia agak challenging juga sebab walaupun kadar kes COVID menurun sikit hari tu, tapi dia di banyak tempat dia masih tinggi. Jadi pelajar-pelajar ni towards the end of nak masuk LI tu ada yang pelajar belum dapat tempat lagi, ya. Kiranya kita dah extend deadline tu untuk last day submit penempatan tu pun sampai towards the end kita decide bahawa pelajar-pelajar sepatutnya start 1 April 14 Mac, tetapi kita extend sampai 28 Mac, ya, mengambil kira bahawa student kena LI total 16 weeks, ya. Jadi dalam tempoh ni ada pelajar-pelajar yang start lambat lah, ya. Tapi ramai je yang start pada 14 Mac, ya. Dan pelajar-pelajar yang start lambat ni dia untuk memenuhi 16 weeks tu dia kena habis lambat, ya. Jadi selain daripada tu ada juga pelajar-pelajar yang mula-mula dah dapat penempatan, kemudian tempat tu jadi PKP, jadi pelajar kena cari pula company baru. Tu antara cabaran-cabaran yang pelajar-pelajar kita hadapi lah untuk semester ni, ya. Dan kemudian satu lagi adalah semester Februari ni adalah agak pendek, 13 minggu, ya. Jadi nak compare dengan 16 weeks LI tu, jadi basically dari segi nak key in markah nanti later lah, jadi kita tak banyak sangat masa. Okey. Seterusnya, okey, ini Kak Eva just nak highlight pembahagian pelajar-pelajar kepada semua penyelia fakulti. Kita ada 289 orang pelajar dan kita divide
semualah dapat 10 kecuali seorang. Dan pensyarah SAP sebagainya kena top up untuk pelajar SAW dan seorang daripada lecturer SAH kena cover untuk student SAW. So dalam email tu Kak Eva dah bagi Excel sheet ni. Cuma ada kesilapan sikit nama Zihan dengan Ati tu, nanti Kak Eva betulkan dan bagi yang baru. Jadi basically setiap penyelia akan ada 10 orang pelajar lah. Dan kita membahagikan tempat pelajar tu tidak kira secara random jugalah. Ada yang kita bagi ikut negeri, tapi disebabkan oleh kita tidak ada lawatan secara face to face kepada industri, basically dia akan campur-campur lah state tu. Okey, kemudiannya yang ni Kak Eva kena besarkan sikit lah ya. Okey, yang ini adalah timeline kalender aktiviti LI semester ni. So basically student dia start LI pada 14 Mac sehinggalah 27 Mac. Itu yang last date student kena register lah. Jadi kalau untuk 16 minggu, maksudnya yang start 14 Mac tu dia akan habis pada 1 Julai. Manakala yang start lambat tu, latest by 27 March tu dia akan habis 15 of July. Okay, kemudian so basically student dah about 1 month plus menjalani LI. Dan nanti pada 9 Mei akan bermula penilaian pelajar di industri, di mana penyelia fakulti instead of pergi turun company, pergi melawat company, kita hanya buat secara persidangan video sama ada Google Meet ataupun panggilan telefon lah. Bagi syarikat-syarikat yang punyai pelajar yang ramai, mungkin 3 ke 4 orang, boleh arrange untuk Google Meet, dan penyelia juga boleh buat panggilan telefon lah. Basically kena menghubungi penyelia industri, tengok performance student macam mana lah, tanyakan macam mana keadaan student dekat industri, okey ke tak okey, juru ke tak, buat kerja molek ke tak, gitulah. Jadi tempoh masa dalam masa sebulan, 9 Mei sehingga 3 Jun penilaian tamat, dan pada 16 Jun penyelia fakulti perlu menghantar laporan penilaian itu dalam Google Sheet. Basically template laporan tu Kak Eva dah emailkan sekali. Jadi kalau sekata ada apa-apa nak tanya, nanti boleh tanyalah. Basically laporan tu kita nak tahu sama ada macam mana persepsi industri terhadap pelajar kita. Pelajar ada masalah ke tak, macam itulah. Kemudian 1 sehingga 15 Julai tu pelajar tamat LI, tetapi 8 Julai ini adalah tarikh akhir di mana pelajar perlu memuat naik dokumen untuk penyelia fakulti nilai. Dokumen tersebut adalah borang B, iaitu penilaian daripada penyelia industri, kemudian laporan akhir serta video pembentangan. Ni student akan muat naik dalam Padlet, dalam link Padlet. Jadi by 8 Julai tu penyelia dah boleh start buat penilaian. Oleh kerana semester ni adalah 13 minggu, jadi kemasukan markah dalam sistem tu dia jadi pendek. Jadi penyelia fakulti perlu nilai bermula 8 Julai tu. Jadi 15 Julai tu dia kena penyelia fakulti kena submit dah pada penyelaras markah. Sebab seminggu selepas tu adalah tarikh akhir kemasukan markah dalam sistem. Jadi penyelaras pun perlukan masa untuk nak key in markah dalam sistem.
Jadi 15 Julai itulah tarikh dia. Okey. So far okey Boleh ada apa-apa soalan ke nak tanya? Okey Kak Ifah, faham. Okey. Alright. Then basically apa dia tanggungjawab penyelidik fakulti? Mungkin ada yang yang baru masuk kan, baru balik belajar tu, mungkin sebelum ni pernah menyelia pelajar industri, dan ni kita refresh balik lah. Okey, sebagai penyelia fakulti, dia akan jadi penasihat ataupun mentor pelajar sepanjang pelaksanaan kursus lah. So basically kita tanya khabar lah, okey ke tak buat LI kan. Kemudian kalau misalnya kata ada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah, sama ada pelajar yang bermasalah ataupun syarikat bermasalah, it could be both ways. Kemudian menjadi penghubung antara pelajar dengan penyelia industri serta fakulti. Maksudnya apa-apa perkara-perkara berhubung dengan isu-isu latihan industri antara penyelia industri dengan fakulti tu, jadi penyelia fakulti kena jadi orang tengah lah. Kemudian menghubungi Pilih ni adalah penyelia industri bagi menilai perkembangan pelajar di tempat latihan industri. Kemudian sekiranya ada menerima aduan daripada pelajar ataupun daripada industri, kena ambil maklum, kena siasat dulu. Bila kita dapat komplain daripada pelajar lah sebagai contoh kan, pelajar telefon ataupun bagi tahu dia ada masalah dekat industri begini-begini, kita kena semak dulu, dapatkan feedback macam mana kes tersebut daripada dua-dua pihak lah, daripada pihak student dan pihak industri. Ada kalau kes-kes yang berat tu dia memerlukan intervention lah. Kes yang tak dapat diselesaikan perlu maklumkan kepada penyelaras program untuk tindakan selanjutnya. Kemudian menerima dan membuat penilaian ke atas log kerja latihan, sesi pembentangan dan laporan akhir berdasarkan rubrik yang disediakan. Basically log kerja harian ni adalah penyelia industri, tapi kita tengok jugalah packed pelajar dia punya log harian tu macam mana, kemas ke tak. Okey, kemudian penilaian pelajar di tempat latihan industri. Okey, untuk semester ni kali kedua kita tidak melawat latihan industri, melawat industri untuk nak menilai pelajar. Jadi apa yang penyelia fakulti perlu buat adalah hubungi penyelia industri untuk tetapkan temujanji penilaian. Itu kalau misalnya nak buat Google Meet lah. Apa platform yang sesuai? Maksudnya kalau misalnya kata pihak industri comfortable dengan nak buat Google Meet, boleh teruskan dengan Google Meet. Yang tu yang sebaiknya lah, sebab kita boleh nampak lah kan muka penyelia industri tu, tidak hanya dengan panggilan telefon saja. Tetapi sekiranya penyelia industri lebih comfortable dengan panggilan telefon, boleh buat panggilan telefon saja. Jadi sesi penilaian ini akan bermula minggu ke-9 hingga ke-12. Kemudian penyelia fakulti hubungi pelajar lah untuk memaklumkan tarikh dan temujanji dengan pilih tadi. Kemudian mencadangkan jadual berdasarkan maklumat daripada pilih tadi. Jadi feedback tu dia kena dapat daripada penyelia industri dan juga pelajar. Tanya penyelia industri macam mana performance pelajar dan juga dapatkan feedback daripada pelajar macam mana tugas-tugas dia di industri, macam mana industri tu memberi latihan kepada pelajar. Adakah daripada situ penyelia fakulti akan menilailah sama ada syarikat tersebut kita boleh hantar pula pelajar selepas tu ataupun sebaliknya. Jadi semasa sesi penilaian tu penyelia fakulti dan penyelia industri bincang tentang prestasi pelajar dan tanyalah sama ada syarikat tersebut akan menerima semula pelajar kita in the future. Ni kena macam networking lah kan dengan industri.
Okey, setelah tamat sesi penilaian, penyelidik fakulti perlu isikan laporan sesi penilaian latihan industri seperti yang Kak Ifah dah emailkan tu, template tu. Ya. Rasanya mudah je bagi ada penyelia yang dapat student company lain-lain, ya, ada penyelia juga dapat company sama student ada 3-4 orang. Ya, jadi untuk nak report tu ikut company, ya, dia bukan ikut pelajar. Jadi company tu student ada berapa orang, nilai setiap tu, ya. Okey, so ini adalah template dia untuk penilaian tersebut. Nama syarikat, lepas tu nama pelajar lah dalam syarikat tersebut, penilaian pilih kepada pelajar, cadangan kalau penyelidik industri ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan. Kemudian komen pelajar, penilaian kita pula terhadap apabila kita dah kontak industri tu dan kontak pelajar, macam mana pula kita menilai perkara tersebut. Dan keputusan lah sama ada kita boleh hantar pelajar tersebut di syarikat yang sama ke tidak. Okey, seterusnya setelah pelajar tamat latihan industri, in the sense tamat latihan industri tu basically satu tarikh 1 Julai, satu tarikh lagi adalah 15 Julai. Ya, tapi penyelia kena ingatkan pelajar bahawa dia kena hantar dokumen berkaitan tu pada 8 hari bulan. Ya, jadi yang habis 15 hari bulan tu dia kena hantar awal lah. Ya, yang ni lah student-student kita ni ada sebahagian dia kena macam paku dengan tukul, kena tukul, kena ketuk sokmo, baru dia jalan. Sebahagian kecil lah. Jadi yang dapat student-student yang macam tu dia nak bagi pahala lebih lah kepada penyelia. Ya. Okey, jadi borang yang pelajar perlu submit dalam Padlet dia pada latest by 8 Julai ni adalah borang P, ya, borang penilaian penyelidik industri. Kemudian laporan akhir pelajar serta video pembentangan. Ya. Jadi maksudnya penyelia fakulti dia ada masa tu tengok-tengoklah Padlet student tu diisi ke tak. Dia kadang-kadang diisi last minute. Ya, sepatutnya pelajar isi Padlet log kerja harian tu setiap hari. Ya. Jadi ini adalah perkara yang dinilai untuk LI, iaitu penyelia industri consist of 30%, manakala penyelia fakulti pula 70%. Ya. Okey. Ni simple je lah. Ya. Okey, penilaian untuk penyelia industri ada 2 perkara yang akan dinilai, iaitu prestasi pelajar 20%. Perkara yang dinilai adalah proaktif, berdikari, kesukarelaan, tanggungjawab kerja dan etika kerja sahsiah pelajar lah. Ya. Dan kemudian log kerja harian 10%. Jadi pelajar ni dia wajib tulis log kerja harian secara online setiap hari. Ya. Dan pautan Padlet tu Kak Ifah dah email dah sekali, ya, dalam Google tu. Ya. Jadi penyelia fakulti boleh cek melalui link tersebut lah. Ya. Okey, pelajar dikehendaki mendapatkan tanda tangan penyelia industri daripada jabatan yang berkenaan untuk pengesahan dalam borang B. Basically borang B ni penyelia industri lah yang isi, bukan pelajar. Ya. Penyelia industri yang isi dan dia tanda tangan. Ya. Okey. Cuma dalam borang B ni, kalau kita tengok, ya, dia markah dia untuk prestasi pelajar 25% dalam borang ni, 25%. Kemudian logbook 20%. Ya. Ini disebabkan oleh penilaian yang lebih spesifik. Jadi penyelia
penyelidik industri, dia boleh menilai pelajar dengan secara menyeluruh. Sebelum ya kiranya ini dah revise lah, daripada setahun lebih dah revise ya. Jadi untuk kemasukan markah, penyelidik fakulti masukkan nilai 25% ni ya. Nanti dalam template permarkahan tu Kak Eva buat calculation dah siap-siap. Bila masukkan markah untuk 25% ni, dia calculate terus untuk 20%. Ya. Begitu juga dengan log kerja harian ni. Ya, nanti takut confuse kan. Kat dalam ni dia kata 20% dengan 10% kan. Kenapa dalam borang ni jadi 25% dengan 20%? Ya. Sebab bila kita nak buat 20% dengan 10%, dia agak sukar untuk nak menilai, nak bahagikan kepada item-item yang nak dinilai tu. Alright. Okey, seterusnya ini adalah contoh penilaian penyelidik industri. Ya, agak komprehensif sikit. Ya, ini penyelidik industri yang tadilah. Okey, ini penilaian untuk penyelidik fakulti sebanyak 70%. Di mana laporan akhir consist of 50%. Ya, jadi laporan akhir ni student kena tengok kepada buku garis panduan latihan industri. Dekat situ dia ada dah format dia, apa yang nak kena masuk kat dalam laporan, font dia dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sekata student tanya macam mana nak buat laporan, suruh dia tengok buku garis panduan. Ya. Kalau dia kata tak ada, suruh dia tengok dalam e-com latihan industri. Ya, kita dah letak dah buku garis panduan dalam tu. Ya. Begitu juga video pembentangan. Ada dah guideline dia macam mana nak buat. Video pembentangan ni pula consist of 20%. So untuk nak menilai 70% ni, penyelidik fakulti perlu isi borang C. Ya. Ni borang C. Borang C agak komprehensif sikit. Ya. Di mana laporan tu dia akan nilai untuk setiap elemen lah. Ya. Kemudian video pembentangan. Alright. Okey, dan markah ni nanti penyelidik fakulti akan masukkan dalam Google Sheet, Excel. Saya tak prefer masuk Google Sheet sebab dia prone untuk editing. Nanti dia takut cacah merebak. Jadi nanti Kak Eva bagi Excel. Setiap penyelia akan email kepada Kak Eva. Kak Eva akan compile dan Kak Eva akan bagi kepada penyelaras lah untuk key in markah. Ya, jadi penyelidik isi dalam Excel tu markah, email kepada Kak Eva. Kita tak gunakan Google Sheet lah ya. Okey, ini adalah template pemarkahan tu. Basically kita akan siap-siap dah letak nama setiap seorang penyelidik fakulti dekat bawah ni. Ya. Nama pelajar tu nanti isilah. ID pelajar, prestasi pelajar. Okey, untuk bahagian awal ni adalah penyelidik industri. Ni Kak Eva bagi tahu yang 25% tu. Masuk 25 sini, dia automatically akan keluar markah 20 marks tu kat sini. Begitu juga dengan log kerja harian. So basically penyelidik fakulti hanya perlu isi this part je lah, yang kosong ni. Yang blue part ni tak perlu isi. Hopefully ia membantu penyelidik fakulti untuk isi dengan lebih cepat sikit lah kan, tak payah nak klik. Okay, so basically LI ni markah dia lulus gagal je. Dia tak ada A, B, C, D. So far pelajar kita memang semua lulus kecuali yang ada masalah yang besar lah. Masalah sasiah ke apa. Kalau sekata ada masalah yang memang tak boleh nak tolong lah. Tapi majoritinya student kita akan lulus. Okay, so itu saja untuk taklimat ni. Ada apa soalan nak tanya?
Sudah boleh. Kaifa, Ya. do the student already know the, who's the supervisor? Not yet. Not yet, okay. Not yet. So how you going to? Nanti kita penyelaras akan share dengan student the list of their faculty supervisor. Got it, okay. Alright. So by this afternoon, rasanya penyelaras dah boleh share dah dengan student list supervisor fakulti tu. Boleh faham ya saya explain tadi? Okay, alright. Okay, so basically nak jaga student LI ni, dia kalau dapat student yang bagus mudahlah kan. Tapi adalah juga sedikit percentage tu student yang buat kepala sendiri kan. Macam baru ni nak tukar tempat LI, ya, tak boleh, nak kerja berat sikit, tapi itu jarang-jarang lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa tu saja. Ya, Cik. Cik ada nak tanya? Ya, Ati. Silakan. Kak Eva, nanti Ya. nak minta Kak Eva remind tarik-tarik tu. Takut lupa. Boleh. Boleh, nanti kita update dalam WhatsApp group. Okay. Kalau sudah ada di Kelantan, boleh pergi melawat ke? So far dengan kes COVID Kelantan ni naik mendadak, Kak Eva tak rasa Prof allow lah. Cuma kita akan start buat penilaian tu minggu ke-9. Maksudnya 9 Mei kan? 9 Mei is not that far away. I won't take the risk lah kalau even di Kelantan pun nak melawat kan. Macam tu lah, Cik. Cuma kalau kata sebab semua daerah di Kelantan ni semua PKP kan. Itulah kalau misalnya kata hari tu PKPB, macam last semester kan, last semester kita pergi. Cik Mazni pergi di Motek Kelantan di melawat. Tapi untuk buat masa sekarang ni not advisable lah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya ataupun nak bagi cadangan? Kak Zana? Setakat ni okey je Kak Eva. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, Alhamdulillah tepat 3 petang. Jadi kita tangguhkan dululah untuk LI ni. Apa-apa soalan nanti boleh tanya dalam grup penyelia LI. Ya. Dengan itu kita sudahi majlis ni dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okey, jadi dengan itu Kak Eva ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi yang berkesempatan hadir taklimat ni, dan mana-mana yang kurang tu adalah daripada kekurangan Kak Eva sendirilah. Okey, dengan tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Thank you Kak Eva. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eva.